Assalamualaikum dan salam sejahtera. Topik pembelajaran kita pada hari ini ialah bab 8, jenis dan kemajuan pengangkutan di Asia, dan kita akan fokus kepada subtopik 8.2 iaitu kemajuan pengangkutan di Asia. Dalam subtopik ini kita akan lihat kemajuan pengangkutan dari segi kereta api, lapangan terbang dan juga pelabuhan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah menghuraikan kemajuan pengangkutan di Asia, iaitu jaringan landasan kereta api Shinkansen di Jepun, lapangan terbang antarabangsa Dubai dan pelabuhan Hong Kong. Baik. Mari kita lihat jaringan landasan kereta api Shinkansen di Jepun. Kereta api Shinkansen di Jepun ini adalah merupakan rangkaian jalan pengangkutan darat yang paling efisien dan canggih. 4 pulau utama di Jepun iaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku dan Kyushu dihubungkan melalui rangkaian jalan kereta api yang berteknologi tinggi dan maju. Seterusnya, sistem pengangkutan kereta api berkelajuan tinggi ini iaitu dikenali sebagai bullet train. Ini dikendalikan oleh Japanese National Railways iaitu JNR. Laluannya melibatkan bandar-bandar metropolitan seperti Tokyo, Nagoya, Kyoto dan Osaka. Seterusnya, jumlah perkhidmatan kereta api dalam sehari adalah sebanyak 358 perkhidmatan dan kira-kira 445,000 penumpang menggunakan perkhidmatan ini pada setiap hari. Mari kita lihat apa keistimewaan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen ini. Keistimewaannya yang pertama ialah kereta api ini menepati masa, iaitu tidak pernah lewat. Yang kedua, mempunyai keselamatan yang tinggi. Dia tidak pernah mengalami kemalangan semenjak dia beroperasi selama 50 tahun. Dan yang ketiga, mencapai tahap keselesaan penumpang yang tinggi. Sekarang kita lihat info tentang kereta api Shinkansen di Jepun ini, iaitu pada April 2015, kereta api berkelajuan tinggi ini telah mencatat rekod kelajuan sehingga 603 km sejam. Sangat laju. Sebab itu dia dikenali sebagai bullet train. Sekarang kita lihat di sini peta 8.4 menunjukkan landasan kereta api berkelajuan tinggi di Jepun dari Hakodate ke Kagoshima. Dalam peta ini kita dapat lihat yang garis hijau ini adalah kereta api Kyushu Shinkansen, yang garis biru ini adalah Shanyo Shinkansen, dan yang menghubungkan Osaka, Kyoto, Nagoya dan Tokyo dikenali sebagai Tokaido Shinkansen. Seterusnya kamu dapat lihat sini kereta api Shinkansen di Jepun ini dia menghubungkan bandar-bandar di Jepun. Dan lihat info di sini. Projek terbaru kereta api berkelajuan tinggi Chuo Shinkansen menggunakan sistem magnetik pengapungan konduktif, iaitu superconducting magnet system, iaitu daya elektromagnet untuk mengapung, memandu dan memacu enjin. Maksudnya, daya elektromagnet ini untuk mengurangkan daya geseran antara kereta api dan landasan. Apabila daya geseran kurang, maksudnya dia meningkatkan lagi kelajuan kereta api itu. Di sini kita dapat lihat gambar
rajah yang menunjukkan reka bentuk kereta api Shinkansen yang moden. Okay? Seterusnya kita lihat pula lapangan terbang lapangan terbang antarabangsa Dubai. Okey. Kita lihat apa ciri-ciri lapangan terbang antarabangsa Dubai ini. Okay, yang pertama, dia terletak di metropolis Dubai yang merupakan sebuah metropolis yang terbesar, moden dan termasyhur di Emirat Arab Bersatu iaitu UAE. Seterusnya, lapangan terbang antarabangsa Dubai ini merupakan lapangan terbang yang termoden dan paling sibuk di dunia. Ia diuruskan oleh Dubai Airports. Selain itu, terdiri daripada 3 terminal yang berkemampuan menampung kapasiti sebanyak 90 juta penumpang setahun. Okay, ciri yang seterusnya ialah Dubai merupakan hub penerbangan yang terbesar di Asia Barat, iaitu ketiga terbesar di dunia selepas Beijing dan Atlanta. Okey, mari kita lihat apa keistimewaan lapangan terbang antarabangsa Dubai ini. Yang pertama, suasana yang meriah, iaitu restoran terbaik, mempunyai restoran terbaik, kawasan membeli belah dan daya tarikan pelancong yang menarik. Okey, keistimewaan yang kedua ialah pusat penerbangan yang berperanan mengumpulkan masyarakat dunia dalam kalangan ekspatriat, iaitu pekerja asing maupun pelancong. Keistimewaan yang ketiga ialah sangat terkenal sehingga terdapat siri dokumentari iaitu Ultimate Airport Dubai yang ditayangkan di saluran National Geographic. Dan yang keempat, Terminal 3 dihaskan hanya untuk syarikat penerbangan Emirates. Okey, baik. Mari kita lihat lapangan terbang antarabangsa Dubai ini dari dia mula beroperasi hingga ke tahun 2010. Okey, kita lihat kemajuan lapangan terbang antarabangsa Dubai. Pada tahun 1960, lapangan terbang antarabangsa Dubai mula beroperasi. Pada tahun 1970, lapangan terbang ini diperluaskan lagi dan mampu mengendalikan kapal terbang Concorde dan Boeing. Kemajuannya pada tahun 1980 pula menjadi destinasi untuk mengisi minyak di Teluk Parsi. Pada tahun 1990, terminal kedua dirasmikan, dilengkapi dengan kemudahan perkhidmatan seperti pusat perniagaan dan hotel. Kemajuannya pada tahun 2000 pula, terminal ketiga dibuka, merupakan terminal kedua terbesar di dunia selepas terminal di lapangan terbang Heathrow, London. Dan kemajuan pada tahun 2010 menaikkan taraf ruang legar lapangan terbang yang lebih luas untuk menampung bilangan penumpang yang semakin meningkat. Okey, mari kita lihat. Di sini adalah merupakan gambar lapangan terbang antarabangsa Dubai. Okey, kita lihat pula info geografi di sini. Lapangan terbang antarabangsa Dubai berperanan sebagai penyumbang penting kepada ekonomi Dubai kerana menyediakan peluang pekerjaan kepada 90,000 penduduk. Seterusnya menyumbang sebanyak $26.7 bilion iaitu ringgit Malaysia 114.3 bilion yang mewakili 27% pendapatan keseluruhan metropolis Dubai. Okey, seterusnya kita lihat pelabuhan pelabuhan Hong Kong. Apa ciri pelabuhan Hong Kong ini? Ia berkedudukan strategik di Laut Cina Selatan yang secara semula jadi terlindung.
dasar laut yang dalam membolehkannya menjadi antara pelabuhan yang paling sibuk, masyhur dan penting kepada rantau Asia Tenggara dan Asia Timur. Seterusnya, Jabatan Marine Hong Kong bertanggungjawab mengawal aktiviti perkapalan kargo dan kontainer secara menyeluruh, menjaga keselamatan pengemudian kapal, menjalankan rondaan di pelabuhan dan menguatkuasakan undang-undang antarabangsa yang ketat. Yang ketiga ialah pelabuhan yang menjadi pemakin pembangunan dan kemakmuran Hong Kong kerana terletak pada kedudukan laluan perdagangan dunia. Seterusnya, pada tahun 2016, pelabuhan ini telah mengendalikan 19.8 juta kontainer dan jumlah kapal perdagangan yang berlabuh dan berlepas di pelabuhan ini adalah sebanyak 370,990 buah, dan ini meningkatkan darjah ketersampaian di Hong Kong yang melibatkan mobiliti penumpang sebanyak 24.9 juta orang. Dapat lihat pada gambar di sini adalah operasi di pelabuhan Hong Kong. Seterusnya ini adalah di kawasan sekitar pelabuhan di mana ada feri di mana boleh mengangkut penumpang ke kawasan-kawasan pulau di sekitar Hong Kong. Apa keistimewaan pelabuhan Hong Kong ini? Kita lihat satu persatu. Yang pertama merupakan pintu masuk ke negara China. Yang kedua, antara pelabuhan yang mengenakan duti pelabuhan yang rendah. Keistimewaan yang ketiga ialah proses pemunggahan kontainer dan kargo hanya mengambil 10 jam secara purata dan merupakan antara yang terpantas di dunia. Pengoperasian pelabuhan Hong Kong ini antara yang terpantas di dunia dan satu-satunya pelabuhan di dunia yang menjalankan operasi pemunggahan kargo di tengah laut at sea loading untuk mengatasi masalah kesesakan trafik di pelabuhan. Dan keistimewaan yang seterusnya di sini kita dapat lihat pada gambar sini, perkhidmatan feri yang menghubungkan Hong Kong dengan pulau-pulau berdekatan ini dapat meningkatkan mobiliti penumpang. Sebagai rumusan untuk pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan berikan beberapa soalan dan kita akan cuba buat perbincangan. Soalan yang pertama, apakah ciri dan keistimewaan lapangan terbang antarabangsa Dubai? Soalan yang kedua, apakah ciri dan keistimewaan landasan kereta api Shinkansen di Jepun? Kita lihat apakah jawapannya. Soalan yang pertama tadi, ciri dan keistimewaan lapangan terbang antarabangsa Dubai, iaitu merupakan lapangan terbang yang paling sibuk dan termoden di dunia. Keistimewaannya ialah mempunyai kawasan membeli belah dan restoran terbaik, menjadi tarikan pelancong dan sangat terkenal sehingga terdapat siri dokumentasi iaitu Ultimate Airport Dubai yang ditayangkan di saluran National Geographic. Untuk soalan yang kedua, ciri dan keistimewaan landasan kereta api Shinkansen di Jepun. Itu merupakan jalan pengangkutan darat yang paling efisien dan canggih. Keistimewaannya ialah menepati masa. Kereta api ini menepati masa dan tidak pernah lewat. Kemalangan sifar, iaitu tidak pernah berlaku kemalangan sejak pengoperasiannya dan mencapai tahap keselesaan penumpang yang tinggi. Soalan yang ketiga.
apakah manfaat yang dapat dikecapi oleh penduduk Hong Kong dengan adanya pelabuhan Hong Kong itu tadi? Okey, apakah jawapannya? Pelabuhan ini meningkatkan darjah ketersampaian di Hong Kong, iaitu perkhidmatan feri yang menghubungkan Hong Kong dengan pulau-pulau berdekatan. Dia meningkatkan darjah ketersampaian. Yang kedua ialah memberi banyak peluang pekerjaan kepada penduduk di sekitar Hong Kong dan mereka dapat meningkatkan taraf hidup. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapat sesuatu yang baru hari ini dan sesuatu yang bermanfaat. Okey, itu sahaja. Terima kasih.